Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua peminat-peminat sukan tanah air? Kita jumpa lagi dalam rancangan Cafe Sukan Pencetus Revolusi minggu ini untuk kita sama-sama bincangkan topik pilihan kami minggu ini. Apapun sebelum kita bermula, tahniah kita ucapkan kepada pelumba Moto3 negara Zulfahmi Khairuddin yang berjaya menduduki tangga yang ke-6 dalam aksi pembukaan perlumbaan MotoGP bagi kelas Moto3 di litar antarabangsa Losail di Qatar. Beliau bermula di petak yang ke-7, menamatkan saingan di tempat yang ke-6 dan hampir-hampir naik ke podium. Jadi itulah sebenarnya satu kebangkitan yang ditunjukkan oleh Zulfahmi Khairuddin. Walaupun dalam pada masa yang sama kita menerima perkabaran yang kurang gembira dari Melbourne, Australia dengan pencapaian atlet atlet negara dalam acara berbasikal trek dunia. Okey, baiklah. Tak apalah, kita sebenarnya terus memperjuangkan sukan negara dan minggu ini kita akan bincangkan satu topik yang masih lagi menjadi isu hangat yang masih lagi dibincangkan oleh semua peminat-peminat sukan tanah air, di mana baru-baru ini Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Tan Sri Anwar Musa telah pun digantung 2 tahun 6 bulan ataupun selama 30 bulan selepas Tan Sri didapati bersalah kerana mengeluarkan kenyataan terbuka di media mengkritik tentang persembahan pasukan bola sepak kebangsaan. Jadi itu yang akan kita bincangkan minggu ini, di mana ada yang mengatakan bahawa kebebasan bersuara di kalangan pegawai-pegawai tertinggi dalam persatuan sukan ini disekat, dan ini sedikit sebanyak telah menyekat pembangunan sukan negara. Betul atau tidak? Kita akan bersama dengan dua tetamu jemputan dan juga blogger kita. Jadi saya kenalkan tamu yang pertama yang bahagia, Datuk Siah Kok Chee, Setiausaha Kehormat Majlis Olimpik Malaysia. Apa khabar, Datuk? Khabar baik. Terima kasih sudah bersama dengan kami di Cafe Sukan buat kali yang kedua, tak silap saya. Ya. Okey, di sebelahnya dah lama kita tak bersama dengan beliau, iaitu blogger Jaiho Malaysia. Tak tahulah dia update atau tidak, Christopher Rush. Apa khabar, Chris? Khabar baik, apa khabar? Jumpa lagi hari ini. Semalam kita dah jumpa? Semalam dah jumpa. Di Sungai Buloh. Okey, terima kasih Christopher Rush sudah tampil untuk memperkatakan tentang topik pilihan minggu ini. Chris juga adalah merupakan bekas pegawai utama di Persatuan Bola Sepak Malaysia selama lebih 7 tahun, Chris? Ya. Okey, dari sebelahnya ialah blogger Malaysian Sports Loose Cannon, Rizal Hashim. Penampilan hari ini cukup kemas dan bergaya. Rizal Hashim, apa khabar, Rizal? Alhamdulillah. Dah syukur misai. Baik. Satu penampilan yang harus diberikan pujian. Okey, kita mulakan perbincangan kita bersama dengan yang bagi Datuk Siah Kok Chee. Tan Sri Anwar Musa telah pun dijatuhkan hukuman kerana mengeluarkan kenyataan yang dikatakan terlalu terbuka, kerana FAM hanya membenarkan Presiden dan juga Setiausaha Agong untuk beri kenyataan media. Bagaimana Datuk melihat situasi ini, di mana apa yang boleh Datuk katakan tentang hukuman? Kita tak nak cerita tentang hukuman yang terima, tetapi tindakan yang dilakukan oleh Tan Sri Anwar Musa. Ada yang mengatakan dia bukan mengkritik, tetapi dia memberi kenyataan, komen tentang prestasi skuad kebangsaan. Jadi bagaimana, Datuk? Apa yang berlaku itu berdasarkan kepada peraturan. Itu kalau tak silap saya artikel 88 dalam itu perlembagaan FAM. Dan itu semua ahli majlis FAM pun tahulah. Ya. Dan saya fikir ini adil tak adil itu satu keputusan yang patut dibuat oleh FAM. Dan mereka, kalau mereka fikir itu apa yang berlaku tak bagus atau tak baik, mereka boleh buat pindahan kepada perlembagaan mereka sendiri. Sebab kita orang luar tak boleh buat apa-apa. Tapi cuma kita boleh bagi komen lah. Dan komen saya pun ada dengar ini sangat too heavy lah. Sebab gantung 2 tahun terlalu berat hukumannya? Sangat berat lah. Itu tidak setimpal dengan kesalahan Tan Sri? Itu bermakna jiwa dalam FAM boleh cakap sudah habis lah. Okay. Nah, so ini pun satu komen lah. Ada lain komen dia cakap sebagai timbalan Presiden, beliau patut tahu apa-apa boleh berlaku atau tidak lah. Okey. Baik, tadi Datuk dah menyebut jiwa dah habis. Boleh Datuk huraikan tentang maksud jiwa dah habis?
Sebab apa saya baca dalam surat khabar, sebab kalau beliau tak boleh bertanding dalam itu mesyuarat agung yang akan datang, iaitu 2014. Itu 2014 itu sehingga 2018. So walau bagaimanapun itu suspension 2 tahun sampai 2 tahun 6 bulan itu sampai 2014, tapi actually itu sampai 2018 lah. Itu yang dimaksudkan. Okey, baik Chris. Statut FM artikel 88 menyebut hanya Presiden dan juga Setiausaha Agung yang boleh memberi kenyataan media. Jadi Datuk ada menyebut mungkin statut ini boleh diubah supaya boleh memberi kebebasan juga kepada esko-esko tertinggi, misalnya jawatan timbalan Presiden misalnya. Jadi ini perlu dilakukan kerana kalau menyekat pegawai-pegawai tertinggi yang ada kuasa dalam FM untuk buat kenyataan, dan sekaligus kita ni tidak boleh bersuara lah. Kebebasan suara itu disekat. Sedangkan kita ini negara demokrasi. Dalam persatuan tiada demokrasi. Artikel 88 Akbar, sejak saya tahu dah ada sana dah lama. Ya, saya ingat dah 80-an. Artikel 88 telah wujud. Dalam masa tempoh saya bekerja di FAM, saya telah melihat sempat 2 insiden. Satu was Datuk Basri, Layan Datuk Basri dengan juga Datuk Seri Raja Ahmad Zainuddin, di mana artikel 88 digunakan. Dan pada pendapat saya, artikel 88 masih boleh diubah suai dalam Kongres yang akan datang, kerana pemilihan atau perubahsuaian artikel dalam Constitution of an Association boleh dibawa ke Kongres. Boleh dibawa ke Kongres. Seumpamanya, ya, kalau dikatakan Presiden dan Setiausaha Agung saja yang boleh buat statement, maka mereka boleh bawa ke Kongres untuk mengatakan statement berdasarkan bagaimana. For example, mengenai national team, boleh buat statement. For example, cuma katakan pasal policy matter, terpulang kepada Presiden atau Setiausaha Agung. Tetapi saya rasa dalam isu ni, kalau kita nak move forward dan untuk menyelesaikan masalah seperti yang timbul dalam keadaan ini, pada pendapat saya lah, saya rasa artikel 88 patut dipindah? Bukan dipindah. Artikel 88 patut abolish lah. Mansuhkan. Kerana walaupun kita melihat keadaan, kita gunakan AFC sebagai example, Persatuan Bola Sepak Asia, mana-mana pegawai tertinggi di AFC boleh buat kenyataan mengenai Presiden atau mengenai polisi. Dan ini pernah berlaku dalam sejarah AFC. Kita pernah melihat Dr. Chung Moon-ju membuat kenyataan mengenai bekas Presiden apa semua, pernah berlaku, tak ada tindakan diambil. Ini merupakan kebebasan suara. Kita sekarang berada dalam satu era bola sepak yang begitu lain daripada 25 tahun dulu. Moden. Dan artikel 88 mungkin pihak Kongres patut mansuhkan atau dipindah suai. Tetapi pada pendapat saya, jika dipindah suai, ada juga insiden seperti ini akan berlaku kerana it depends on the terminology of the offence. Okey, baik. Rizal Hashim bersetuju untuk dipindah artikel 88 itu, ataupun Rizal mahu mengekalkan artikel 88? Saya untuk lihat isu ini dari dua sudut. Mana-mana pemimpin yang masuk persatuan harus tahu perlembagaan persatuan, harus tahu syarat-syarat dan juga perlembagaan lah. Kena ikut peraturan. Pada masa yang sama, kita juga harus membuka mata kepada kod tata tertib dan statut yang ada. Sama ada hukuman itu setimpal atau tidak. Saya rasa mana-mana organisasi harus mengawal selia agar debat, hujah, argumen, percakaran, pertelingkahan, dissenting views disimpan dalam keluarga. Jadi bagi saya statut artikel 88 ini harus dipindah sedikit
supaya tidak terbuka terlalu luas kepada pelbagai tafsiran. Misalnya kalau setiap pengerusi jawatankuasa FAM itu harus diberi kuasa untuk berbincang atau mengeluarkan kenyataan berhubung skop tugas jawatankuasa dia. Itu tidak dijelaskan. Jadi saya rasa dalam Kongres harus ada inisiatif daripada peraturan jawatankuasa peraturan yang kebetulan dipengerusikan oleh Datuk Afandi Hamzah yang sekarang ini memangku kursi Presiden KAFA untuk mengemukakan, membentangkan usul kepada Kongres untuk meminda. Kalau saya rasa kalau mansuh terus tak boleh, pasal nanti semua orang nak bercakap. Bila semua orang nak bercakap, semua orang nak tunjuk pandai. Sebab itu kita harus melihat dari dua perspektif, iaitu satu, setiap pemimpin harus tahu peraturan dalam persatuan. Pada masa yang sama, persatuan juga harus kalau nak keluarkan peraturan tu kena spesifik. Jadi tidak terbuka kepada pelbagai tafsiran. Jadi orang ramai pun boleh faham, oh ini kesalahan dia dan ini dia punya hukuman dia. Okey, baik, terima kasih Rizal dengan pandangan itu. Jadi mungkin daripada pihak MOM sendiri mungkin ada pandangan tentang situasi FAM ni. Chris sudah memberikan pandangan perlu dihapuskan. Rizal memberi pandangan bahawa perlu diubah. Tidak dihapuskan sepenuhnya tapi diubah untuk memberi kuasa kepada individu-individu tertentu saja dalam persatuan. Apa pula pandangan FAM? Apa MOM tentang apa yang perlu dilakukan oleh FAM? Saya bersetuju dengan apa yang disebut oleh Encik Rizal. Oh, Rizal, okey. Ya, oleh kerana kita mesti spesifik apa perkara yang boleh dikeluarkan oleh Presiden dan Sekretari Jeneral atau lain. Seperti apa Encik Rizal cakap tadi, itu perkara yang tentang satu jabatan kuasa, itu memang itu pengerusi mesti ada tanggungjawab, ada kuasa untuk memberitahu orang ramai apa yang berlaku dalam masyarakat mereka. Dan tapi sekarang itu pandangan saya, ramai persatuan mereka cuma satu blanket, satu blanket peraturan lah. Apa pun tak boleh cakap, tapi itu nanti kena apa itu interpretation, apa komen, apa langgar policy, apa cuma kadang-kadang satu memang satu wartawan dia boleh tanya satu leading question, dia cakap itu Presiden memang tak buat betul, kalau dia cakap yalah, itu pun boleh langgar peraturan. So kita mesti jaga, ada very specific lah. Kita dalam peraturan mesti ada apa-apa yang keadaan lah. Okey, apakah peraturan yang ada sedia ada seperti hanya Presiden dan juga Setiausaha Agong yang boleh memberi komen? Apakah ini mengongkong pegawai-pegawai lain dari memberikan kritikan dan juga membuat komen tentang kelemahan sistem persatuan itu sendiri? Dalam MOM kita tidak ada satu artikel macam 88. Kita bebas. Semua ahli jawatan kuasa yang boleh memberi apa-apa pandangan. Ini kita berdasarkan kepada responsibility sendirilah. Kalau you buat apa yang tak sesuai atau tak betul, mesti beliau bertanggungjawab lah. Bebas juga membuktikan bahawa nanti ada pihak yang capitalize on it untuk berpolemik. Jadi kita lihat macam tadi saudara Chris sebut mengenai Chong Mun Jun mengkritik Hamam atau Sepp Blatter. Ya, kerana itu percakaran politik yang polemik yang cukup besar. Jadi memang tidak boleh diambil tindakan lah, susah. Tapi kalau kita lihat juga apabila Muhammad bin Hamam mengkritik Sepp Blatter, Presiden AFC mengkritik Presiden FIFA, kemudian dibawa ke dalam jawatankuasa etika dalam FIFA, kemudian mereka menyiasat mencari pula salah dia, mengatakan dia bersalah kerana terbabit dalam rasuah. Jadi akhirnya dia digantung seumur hidup, dan sekarang ini mencari saluran proses rayuan menerusi tapi that's a different case. That's a different case. Itu rasuah atau membeli votes, that's totally different. Si Akbar, dua perkara. Satu, apabila kita nak buat pindahan suai dalam Kongres atau kalau kita nak mansuhkan pun, kita kena lihat daripada dua perspektif. Satu,
statement yang dibuat oleh Tan Sri Anwar bukan mengenai statement yang dibuat mengenai policy matter. Policy matter. I think we need to differentiate. Kita kena tahu beza. What is policy matter? What is a nationality matter? Okey, baik. Chris, Right? kita simpan dulu. Okey. Chris akan berikan penerangan apakah polisi-polisi yang betul dan yang harus ditafsir dengan elok dan juga betul oleh peminat-peminat sukan tanah air. Kita berehat ketika dan Chris akan sambung perbincangan selepas ini. Terima kasih terus bersama dengan Cafe Sukan Pencetus Revolusi. Kita membincangkan hak bersuara bagi pegawai-pegawai sukan dalam Persatuan Sukan di Malaysia. Baik Chris, boleh sambung hujah anda mengenai komen tentang menyentuh polisi dasar persatuan dan juga menyentuh tentang prestasi atlet. Dalam bola lah Akbar, setahu saya policy matter ialah seperti katakan kita membuat satu keputusan, ahli FM Exco membuat keputusan, contohnya nak hire Encik Rizal Hashim sebagai MC pasukan kebangsaan, head coach pasukan kebangsaan. Okey. Selepas keputusan dibuat, selepas diumumkan bahawa beliau menjadi ketua jurulatih, for example, selepas itu seorang deputy president atau vice president kritik keputusan dibuat, saya tak setuju. That is a policy matter. That is a policy matter. Okey. Dalam konteks pasukan kebangsaan, ya, kita semua tahu bahawa pasukan kebangsaan sekarang going through trial and phases. Lebih 60 pemain dipanggil untuk latihan pemilihan dan beliau sebagai timbalan presiden memberi peringatan bahawa mungkin national team boleh main dengan lebih baik. Okey, mungkin sesuatu yang patut dilakukan. It's a concern. Beliau tidak mengatakan bahawa saya rasa ketua jurulatih patut letak jawatan atau saya tak setuju dengan corak permainan beliau. Saya tidak menyentuh polisi. Tidak menyentuh polisi. It is not a policy matter. Jadi sekarang saya nak tanya, pasukan kebangsaan Malaysia kepunyaan siapa? Rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia. FAM is the guardian of Malaysian football. Itu saja, menjaga hak rakyat Malaysia. FAM menjaga bola sepak untuk rakyat Malaysia, kepunyaan rakyat Malaysia. Sebab itu kalau kita bincang semula pasal artikel 88 tu, memang wajar sangatlah kalau kita perincikan dan perhalusi, kaji semula. Kerana satu, dia bertulis termaktub bahawa kena minta kebenaran sama ada secara lisan ataupun bertulis. Kalau untuk tapi tidak ada menyentuh mengenai sama ada itu dasar FAM atau tidak, tetapi yang bersifat memusuhi FAM. Jadi kalau tafsirannya boleh dianggap terlalu luas. Tapi kalau kita lihat Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Said mengeluarkan kenyataan sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Terengganu mengecam atau mengkritik FAM. Kemudian kita lihat juga Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Sembilan Datuk Seri Utama Muhammad Hassan juga mempertikaikan dasar FAM. Tetapi kerana mereka berada di luar kelompok pembuat dasar dalam FAM. Jadi itu sebab itu kalau kita lihat semula macam apa yang saudara Chris dan juga Datuk Syah sebut tadi, saya rasa memang kita biarlah kes ini menjadi pembuka mata agar membuat kajian semula bagaimana untuk memastikan peraturan itu tidak mengongkong atau tidak dilihat sebagai drakonian seperti yang ditulis oleh beberapa wartawan. Okey, Chris mungkin nak bertambah? Saya setuju dengan apa yang katakan Rizal. Kalau mungkin masa katakan hapuskan tu maybe it's too drastic. Mungkin FAM atau Kongres tak sedia for that kind of action. Tetapi apabila kita nak buat pindaan, kita patut jelaskan kenyataan-kenyataan yang boleh beri. Saya ambil contoh yang senang. MOM, Datuk Sia dah 41 tahun bersama OCM, MOM. Sehingga sekarang mesyuarat MOM dibuka untuk media, untuk datang, untuk melihat apa yang berlaku. Telus. Satu. Kita tak mengatakan bahawa FAM patut buat yang sama. Memang tak patutlah. Atau mungkin they're not ready for it. Tetapi dalam beberapa isu yang pernah berlaku dalam sejarah sukan, ada juga banyak perbalahan dan perlakuan antara setiausaha, presiden apa semua berlaku dalam MOM, tetapi tidak ada kita mendengar digantung untuk 30 bulan atau digantung untuk seumur hidup. It's a transparency system. Kerana tak ada dalam perlembagaan. Mungkin MOM, daripada sini FAM patut melihat, okey, kita patut pindah perlembagaan ini untuk memberi. Kerana dalam apa corak pentadbiran pun Akbar, ini merupakan satu kehilangan. Okey, kalau katakan kehilangan untuk FAM, kita lihat daripada sudut yang lain, tapi kehilangan yang besar untuk Kelantan FA, untuk KAFA.
Okey, saya boleh katakan di sini, the bottom line, Chris tidak setuju dengan penggantungan Tan Sri Anwar Musa sebagai Presiden KAFA, betul? Okey, baik. Betul. Saya akan sambung selepas ini. Okay. Baik, jadi Datuk Siah, apakah dengan amalan untuk tidak membenarkan individu lain dalam persatuan kecuali Presiden dan juga Setiausaha Agung buat kenyataan akan melemahkan persatuan itu? Apakah ini juga berlaku pada persatuan lain? Masalah ini? Tapi mengikut pengalaman saya tidak ada apa kelemahan yang dapat kena dilakukan ya. Sebab seperti apa saya cakap tadi, semua pihak itu yang dipilih memegang jawatan kuasa, jawatan dalam satu persatuan, mereka ada orang yang bertanggungjawab, dan mereka pun sentiasa menjaga apa mereka cakap. So mereka tak mau destroy cuma satu dua persatuan lah. Kalau mereka ada politik dalaman, tapi selain daripada itu mereka semua pun boleh cakap bekerja sama dan mereka nak menguatkan persatuan mereka sendiri. Okey, jadi bermakna mungkin persatuan-persatuan lain yang masih lagi hanya membenarkan Presiden dan juga Setiausaha Agung membuat pernyataan. Ada persatuan yang tidak menghadapi masalah seperti yang berlaku pada FPM. Mungkin apa yang boleh dibuat, Akbar, sekarang mungkin pindah boleh dilakukan kepada artikel 88 di mana Presiden, Setiausaha Agung atau Timbalan Presiden diberi tugas untuk membuat kenyataan. Kerana kita patut Setiausaha Agung dalam Persatuan Bola Sepak Malaysia is an ex-officio. Beliau sebenarnya bukan directly report bukan saja kepada Presiden, tetapi beliau juga melakukan tugas buat reporting kepada Exco FM. Anda masukkan Dato' Azudin? That is in the statute. Ya, bukan Dato' Azudin, zaman Dato' Paul pun sama juga masa saya bekerja. The FM General Secretary reports to the Exco. Kita organisasi General Secretary kat bawah, Exco dekat atas. So reporting order. So patut kita melihat Presiden, Timbalan Presiden atau mana-mana Vice President dibenarkan buat statement atau katakan macam seperti pengurusi jawatan kuasa. Tetapi saya rasa walaupun kita buat pindaan kepada artikel 88 seperti yang katakan oleh Rizal untuk pengurusi, yang itu pun boleh ditafsirkan kadang-kadang salah. Saya katakan ya, kerana dalam jawatan ada seorang Vice President apabila Malaysia kalah teruk dengan Australia mengekam pasukan kebangsaan. Menerusi media, mengatakan pasukan Malaysia tidak begitu bagus, mengatakan banyak perkara. Ya, salah seorang Vice President FM. Tetapi kita melihat itu diambil daripada konteks yang lain, kerana kita melihat beliau mengatakan persembahan Malaysia tak bagus, patut mungkin pemain bermain daripada strategi ini atau itu. Ada tangan-tangan kotor yang cuba untuk menjatuhkan Anwar Musa? Pandangan anda? I don't think so. Okey, baik. Jadi Rizal, baru-baru ini Timbalan Presiden FPM Tengku Abdullah ada menyebut bahawa bersetuju untuk menjadi perantara untuk Tan Sri Anwar Musa. Jadi Presiden, kita baca di akhbar juga Presiden tidak bersetuju dengan tindakan itu. Jadi bagaimana anda melihat situasi sekarang ini selepas Tan Sri Anwar Musa digantung 30 bulan dan kemudian keluar kenyataan daripada Tengku Abdullah yang mengatakan dia sudi menjadi perantara. Jadi peminat agak keliru dengan situasi ini, bagaimana? Ya, pasal saya sendiri pun keliru. Kerana apa yang berlaku dalam FM saya pun tak tahu. Kerana seolah-olah macam satu peraturan hukuman sudah pun dibuat, tetapi tiba-tiba Tengku Abdullah seolah-olah macam cuba orang kata mempertikai pula tindakan jawatan kuasa disiplin yang sudah pun mengeluarkan hukuman. Saya rasa hukuman itu tetap berjalan dan kerana the spirit of the statement Tengku Umar kata, kalau tak silap saya, mungkin Chris boleh perbetulkan, bahawa nobody is not about personality. Kerana ini bukan pasal individu tetapi about the institusi FM dan juga bola sepak secara amnya. Kerana tidak ada individu yang lebih besar daripada institusi FM dan juga bola sepak itu sendiri. Jadi kita mengharapkan sebab itu kalau kita dapat perhalusi
peraturan ini sekali lagi kita kalau kaji semula saya rasa kita boleh move on dan jadikan isu ini sebagai pengajaran, membuka mata semua pihak agar lebih berwaspada dan pada masa yang sama bagaimana untuk move on dan bergerak ke depan. Okey, baik Datuk, dengan isu yang berlaku sekarang ini yang melibatkan pegawai dalam Persatuan Bola Sepak Malaysia, apakah MMM juga boleh memberikan pandangan kepada persatuan-persatuan lain supaya perlu diadakan satu peraturan yang tetap untuk setiap persatuan, mengubah, mungkin saya kata mengubah pendirian persatuan bahawa ada orang lain, individu lain yang lebih berkuasa dalam persatuan untuk boleh memberikan kenyataan media? Ya, bukan. Dalam kita punya conference yang baru-baru selesai, itu pada 10 hari bulan Mac, kita pun ada buat satu macam satu resolusi lah, di mana setiap persatuan mesti mengkaji perlembagaan mereka setiap 5 tahun. Kurang-kurangnya 5 tahun untuk menilai apa-apa. Sebab apa saya dengar tadi dari Encik Christopher, itu artikel 88 sudah berada pada tahun 88, itu sudah lebih kurang 20 tahun. Tapi dalam bentuk lain, bukan dalam artikel 88 ya. So itu konsultan dari University of Stirling, beliau bagi satu nasihat lah. Kalau boleh setiap 5 tahun kita mesti buat ubah suai atau pindah suai apa-apa artikel dalam satu perlembagaan, sebab ini seperti apa Encik Rizal cakap tadi, ini menjaga itu nama baik atau itu objektif satu persatuan lah. So pandangan MOM semua persatuan mesti mengkaji perlembagaan persatuan setiap 5 tahun. Ya. Okey, itu pandangan daripada Majlis Olimpik Malaysia supaya Persatuan Sukan mengkaji semula perlembagaan persatuan masing-masing setiap 5 tahun. Baiklah, Cafe Sukan Pencetus Revolusi berat sekali lagi dan kita akan jumpa selepas ini. Okey, baiklah, kita jumpa lagi di Cafe Sukan Pencetus Revolusi. Hari ini kita membincangkan tentang hak bersuara bagi pegawai-pegawai sukan dalam persatuan. Kita bincangkan ini pun selepas berlaku beberapa insiden dan juga isu hangat yang melanda Persatuan Bola Sepak Malaysia. Baiklah, kali ini kita nakkan segmen Apa Kata Anda. Saya dah baca dah wall Facebook Cafe Sukan, banyak sekali komen-komen tentang isu yang hangat sedang diperkatakan tentang penggantungan timbalan Presiden FAM Tan Sri Anwar Musa. Jadi kita nak baca apa komen anda bersama dengan Rizal Hashim. Kita ke segmen Apa Kata Anda. Okey, baik Rizal, hari itu FAM dah diserbu oleh geng-geng baju merah. Jadi di wall Facebook juga diserbu dengan komen-komen. Tapi saya memilih satu antaranya M. Sumazlin Zelin. Dia kata mangsa-mangsa FAM kebelakangan ini, Allahyarham Datuk Basri Akir, Raja Ahmad Zainuddin, Tan Sri Anwar Musa, coach pula Abdul Rahman Ibrahim, Wan Jamak Wan Hassan, Ridwan Abdullah dan B. Satyanarayana. Semua itu orang yang telah membawa pasukan masing-masing dengan pencapaian yang bagus. Maknanya apa yang mereka komen untuk menyatakan apa yang tak betul dalam bola sepak Malaysia untuk kebaikan pasukan kebangsaan. Kemudian Syakirin menjawab khusus mengenai kes Anwar Musa ini. Saya dah tengok video itu dan saya dah baca perantara kes ini. Sebenarnya dua-dua ada kesilapan. Saya hormat TSAM, Tan Sri Anwar Musa dan FAM. Pendapat peribadi dan ikhlas saya, Tan Sri Anwar sebagai orang berjawatan tidak perlulah komen tentang kelemahan skuad sangat. Kita akui Harimau Muda masih belum sempurna. At least kalau ada idea bernas, bincanglah sesama FAM, tidak perlu hebahkan dahulu. Di situ terdapat negatifnya, buka pekon di dada. Tak bagus tu, nanti takut orang petikaikan pula skuad wanita kerana skuad wanita di bawah naungan Tan Sri dah termakan diri, tak fokus. Ini pandangan saya. Bagi FAM pula, saya rasa perlulah memberi penjelasan tentang kes ini dengan lebih telus dan jelas agar kita orang di luar ini dapat mengerti situasi yang sebenar. Maafkan saya hanya ingin berkongsi pendapat. Saya juga pejuang bola sepak kebangsaan. Bezanya saya tidak berkemampuan dan berkepentingan dalam arena ini. Saya cuma mampu
menyumbang buah fikiran untuk sama-sama kita perbaiki apa yang kita perlu perbaiki. InsyaAllah majulah sukan untuk negara. Okey. Banyak sebenarnya ya banyak, memang cukup banyak komen yang pedas, dan pedas dan ada yang bersifat peribadi yang saya rasa tidak wajarlah untuk kita baca. Okey, tapi kalau nak tahu juga boleh layari Facebook Cafe Sukan, tapi kena jadi ahli dahululah. Tapi sekarang ni saya dengan Rizal dan juga penerbit Slamet saja yang boleh approvekan request untuk mereka menjadi ahli Facebook Cafe Sukan. Dah banyak sekarang Rizal, kita kena kerja keras dah dekat 3,000 lebih ahli yang nak jadi Facebook Cafe Sukan. Okey, baik. Datuk Sia tadi ada menyebut tentang cadangan mungkin pandangan daripada MOM supaya setiap persatuan perlu mengkaji semula perlembagaan mereka setiap 5 tahun. Jadi bila dah jadi kes sebegini, perlukah MOM membuat peraturan pula? Setiap persatuan wajib, bila wajib tu tidak boleh tidak kena buat, Atau untuk ada agenda peribadi. okey Chris, isu ni sebenarnya timbulkan oleh apa yang berlaku baru-baru ini dalam FAM. Okey, jadi kesimpulannya Chris, pengajaran yang boleh kita buat daripada apa yang berlaku, kita sebenarnya nak menjurus lagi pada FM, tapi penerbit kata nak buka pada isu lain. Okey, apa pengajaran yang boleh kita pelajari daripada insiden yang berlaku baru-baru Satu Akbar ialah kita kehilangan katakan untuk kalau bukan untuk FM atau Kelantan, kehilangan a good leader kerana sekarang dalam zaman ni memang susah nak dapatkan seorang leadership yang bagus, kualiti, walau apa pun boleh dikatakan oleh beliau, tetapi boleh membawa perubahan kepada Kelantan dari segi permainan, dari segi sponsorship, kewangan apa semua. Satu. Kedua, kalau artikel Statut 88 ni boleh dipinda, dan pada 2014 kepada pegawai-pegawai yang nak bertanding, nak menang, pastikan tahu apa konteks artikel tersebut sebelum bertanding. Jangan nak bertanding selepas tu baru fikir, oh saya tidak boleh mengatakan ini dan saya tidak boleh mengatakan begitu, lepas tu kena suspend. Itu. Ketiga, kadang-kadang pengajaran untuk yang saya lihat dari segi konteks, ada dalam konteks bola sepak ni masalah sebenarnya boleh diselesaikan dalam keluarga. Kita dalam semua keluarga ada masalah. Kita tidak membawa masalah tersebut keluar. Dan pada pendapat saya secara peribadi, saya rasa masalah ini boleh diselesaikan, patut diselesaikan. Jadi keseluruhan, satu, kehilangan timbalan presiden dan tidak boleh diganti sekarang sehingga 2014. Lama Dan kita juga tidak ada satu naib presiden dan patut dilihat siapa yang boleh mengambil tanggungjawab beliau, kerana apabila kehilangan individu yang satu ialah jawatan kuasa yang ada, kerana statut baru FAM mengatakan bahawa pengurusi jawatan kuasa datang daripada Exco FAM. Dan bukan daripada dulu kita boleh memilih independent member council daripada luar. Sekarang tidak boleh. Jadi apa yang akan berlaku, seorang vice president kemungkinan besar sekarang akan memikul 5 atau 6 tanggungjawab sebagai jawatan kuasa pengurusi. Jadi kita patut melihat dari holistic approach, dan saya haraplah bahawa Tan Sri Anwar akan meneruskan apa yang boleh dalam bola sepak secara yang boleh, dan not to give up lah, because it is definitely like macam saya taruh dalam Facebook, it is a loss. It is a loss for football in total. Okey, nampaknya Christopher Rush cukup simpati dengan nasib yang menimpa Tan Sri Anwar Musa. Rizal ada pandangan tentang apa yang berlaku ni, apa yang boleh Rizal simpulkan? Kita kena belajar apabila tahun 91 Datuk Raja Ahmad Zainuddin digantung. Kemudian 2001 arwah Datuk Basri, 2006 sekarang ini pada 2012 Tan Sri Anwar Musa. Jadi kita mengharapkan macam apa yang Chris sebut tu, kita kena move on with the times, iaitu apabila dengan ledakan teknologi maklumat, orang muda perasaan mereka yang geram dengan kepimpinan yang mungkin dilihat terlalu lama. Jadi kita kena lebih terbuka. Sebab itu kita kena gesa agar kod tata tertib dan juga statut dalam FM itu dipinda agar lebih jelas dan lebih terperinci, supaya nanti masyarakat lebih faham, okey, inilah dia syarat-syaratnya, inilah dia peraturannya. Okey, baik. Dalam FM sekarang ini, sebelum artikel 88 itu dipinda, jelas mengatakan bahawa hanya Presiden dan juga Setiausaha Agong saja yang boleh buat kenyataan. Dalam MOM macam mana, Datuk? Siapa yang boleh memberi kenyataan akhbar?
Kita nak tahu juga. Semua diberi kebebasan? Sekarang bukan. Kalau itu kalau press conference, kita ada selepas mesyuarat atau itu biasa dipanggil oleh presiden. Okay. Tapi kalau komen, sebab sekarang kita sudah ada ramai itu media dan TV station pun ada 5-6. So kita sentiasa dapat panggilan atau di chase by this reporters lah. So kadang-kadang kita kena ambush lah. So, nak jawab atau tak jawab. Kena ambush dengan wartawan. Ya, kita nak jawab atau tak jawab. So itu kita bagi sesiapa mereka apabila dihadapi oleh satu reporter, mereka bebas bercakap apa-apa. Sesiapa saja dalam MOM ataupun hanya presiden, timbalan presiden, naib presiden, Setiausaha Agung, bukan sesiapa pun boleh. Ya, kita bebas. Tidak ada satu peraturan di mana disebut cuma presiden atau kita pun tidak ada satu bylaw. Okey. Saya sudah tambah ya, kalau kita melihat of course sekarang MAC, Malaysian Hockey Confederation. Apabila presiden tidak dapat ditemu ramah atau tidak dapat timbalan presiden diberi buat kenyataan, Setiausaha Agung buat kenyataan, naib presiden pun buat kenyataan. Jadi kenyataan yang dibuat ni semata-mata untuk memperbaiki atau menolong persembahan sukan tersebut. Ya, saya kata memang mungkin ada masalah, tapi masalah itu diselesaikan dalam keluarga. Tetapi kebebasan bersuara itu diberi kepada ahli-ahli lain untuk bersuara. Jadi, kenapa kebebasan ini tidak diberikan dalam FAM? Sekali bersuara dalam mesyuarat atau kepada media. Itu isunya. Okey, apa yang dimaksudkan oleh Chris tadi? Kebebasan bersuara dalam hoki. Kebebasan kita melihat kadang-kala kita melihat Tengku Mahkota Presiden Hoki tidak dapat dimenerima, dihubungi, boleh bercakap dengan Nur Razmi. Maknanya, jadi dia punya saluran untuk bercakap dengan media apa semua. Media. Satu. Kedua, Akbar, sekarang social media platform daripada segi Facebook, Twitter atau YouTube telah menjadi satu form of communication. Tetapi apakah kita boleh menggunakan apa yang ditulis dalam Facebook sebagai ambil yang itu sebagai satu kata, you can be punished. Dia boleh digunakan on yourself kerana kamu menulis komen-komen atau kritikan-kritikan. Tapi kalau di England pun beberapa pemain pun pernah diambil tindakan kalau kerana dalam Twitter. Yang katakan dalam artikel ini nak pindah, kita patut memasukkan halaman social media platform terperincikan. Kalau ada kritikan dibuat, kena include social media platform. Kerana social media platform sekarang merupakan satu media tool. Kenyataan terbuka. Bukan saja TV, bukan saja surat khabar, bukan, kenyataan terbuka. Ya. Jadi sebenarnya kita di Malaysia ini, persatuan-persatuan sukan di Malaysia ini sebenarnya harus mengikut peredaran zaman. Kerana seperti yang dikatakan oleh Datuk Chris terutamanya, banyak beri komen-komen mengatakan bahawa media tool seperti Facebook, Twitter dan sebagainya adalah merupakan satu perantara juga di antara peminat sukan dan juga mereka yang berada dalam persatuan sukan. Apapun, kita harapkan agar masalah ini akan berikan pengajaran yang berguna kepada semua persatuan sukan. Dan jangan kita lihat ini adalah sebagai satu penamat. Namun kita akan jadikan ini sebagai satu permulaan untuk kita terus membina dan juga menjaga persatuan sukan agar mereka tidak bercelaru. Akhirnya yang rugi ialah atlet kita sendiri. Baiklah, terima kasih. Kita ucapkan kepada yang berbahagia Datuk Siah Kok Chee, Setiausaha Kehormat MOM. Ya, sama-sama. Okey, dan nanti insya-Allah Rizal nanti ramailah wartawan-wartawan yang serbu Datuk Siah. Sebab mereka suka serbu Datuk Siah untuk mendapatkan kenyataan. Betul. Rizal dulu selalu panjat selebar selalu. Okey, terima kasih juga kepada Chris. Terima kasih, Akbar. Memberikan kenyataan-kenyataan yang bernas. Saya tak tahulah apakah implikasi yang akan diterima oleh Chris lepas ni sebab memberi kenyataan terbuka tentang situasi yang berlaku. Tak apa, pasal dia bukan pemegang jawatan. Dia boleh. Jadi dia berada di luar, jadi lebih selamat. Okey, baiklah. Selepas ini kita akan bersama dengan atlet lawan pedang negara yang sudah pun melayakkan diri ke Tamasya Sukan Olimpik. Jadi satu pencapaian yang cukup membanggakan. Siapakah dia? Ramai yang dah kenal dan ramai juga yang tak tahu. Jadi kita beras ketika, kita jumpa selepas ini.